ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, segala pujian dan pujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita sama-sama duduk bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat kepada kita, satu anugerah kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala dalam banyak-banyak manusia, Allah Subhanahu wa taala masih pilih beberapa orang manusia untuk bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala ni banyak cara. Itu rahmat Allah taala pada kita. Allah taala nak kita hidup dengan Al-Quran Al-Karim, terutama dalam dalam keadaan kita tengah bersemangat seperti dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka alangkah baiknya kalau kita dapat hidup bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Walau bagaimanapun, antara rahmat Allah Ta'ala pada manusia, Allah Ta'ala jadikan kecenderungan manusia itu berbeza-beza. Kita berdepan dengan benda yang sama, iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran Al-Karim. Tapi ada manusia yang kecenderungan dia adalah ke arah bacaan Al-Quran. Kecenderungan dia ke arah membaca Al-Quran. Lalu dia suka baca dengan bertajwid, dia baca dengan bertaranum, dia baca dengan kiraat, cara bacaan yang ada. Okey. So ada orang kecenderungan dia ke arah tu. Ada orang kecenderungan dia ke arah untuk memahami makna-makna Al-Quran. Dia minat baca. Kalau tak baca, macam mana dia nak tahu apa yang ada? Okey. Kalau dia tak baca, macam mana dia nak tahu apa yang ada? So dia akan baca juga, tapi walau bagaimanapun kecenderungan dia ke arah memahami dan menghayati apa yang terkandung, isi kandungan intipati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang kecenderungan dia menghafal. Dia semangat menghafal Al-Quran. Dia tak kira usia dia. Masa dia muda dia menghafal, masa dia meningkat dewasa dia menghafal, dan masa dia dah berusia pun dia menghafal. Ada orang kecenderungan dia dalam menghafal Al-Quran. So walau macam mana sekalipun kecenderungan manusia, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Dan matlamat kita adalah untuk kita sentiasa hidup bersama dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran Al-Karim. Lalu insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini kita sambung apa yang kita dah mulakan semalam, iaitu pada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, yang mana kita sebutkan bahawa buruj ini adalah benda yang zahir, benda yang jelas, benda yang nyata, dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Zahara wartafa'. Dia zahara wartafa', dan kedudukan yang tinggi. Antara yang kita sebutkan yang orang Arab biasa guna pada perkataan buruj ini adalah Al-Burj, tower, menara. Kerana menara ni, bila orang tengok satu negara tu ada menara, maka orang kata, oh, menara ni hebat. Dan kita yang tengok menara, pergi ke LCC, pergi tengok KL Tower yang terbaru ni, ada exchange 106. So bila kita duduk bawah tu, kita tengok dan pandang ke atas, kita rasa hebatnya benda ni. So zahara wartafa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata ada benda yang lebih hebat dan lebih jelas depan mata kamu. Apa dia? Langit. Lalu Allah Taala bersumpah dengan langit. Was-sama'i dzatil buruj, yang memiliki az-zuhur dan yang memiliki irtifa'. Langit yang tinggi, dan langit ada benda-benda yang menjadikan orang nak tengok ke arah langit. Antaranya adalah bintang-bintang. Orang nak tengok kat langit kerana cantiknya bintang-bintang yang ada ke langit. Dan orang nak tengok kat langit kerana adanya gugusan bintang-bintang yang menentukan arah.
kita nak tengok arah. Mungkin sekarang orang dah pakai kompas, orang dah tak tengok sangat dah lah. Walau bagaimanapun orang zaman dulu bila dia nak tengok arah, nak tahu arah utara, nak pergi ke mana, maka dia akan tengok pada langit. Begitu juga dekat langit ada matahari. Orang akan tengok matahari, orang akan tengok bulan. So benda-benda ini adalah daya penarik zuhur pada langit. Macam tu juga perempuan, apabila dia bermakeup, maka dia nak menarik perhatian orang ke arah dia. Lalu kerana tu makeup ni dipanggil tabarruj. Dan tabarruj ni Allah Subhanahu Wa Taala larang apabila kita melampau dan apabila kita guna pada bukan tempat dia. Kalau kita nak berhias, nak bermakeup, nak cantik-cantik, Allah Taala kata kalau nak pergi masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang paling cantik, keadaan yang terbaik untuk pergi ke masjid. Lalu kita make-up. Walau bagaimanapun jangan make up sampai jadi tabarrujal jahiliyah. Kita nak pergi masjid tapi pakai gincu punya tebal, pakai minyak wangi lain macam. Lelaki dia berbeza hukum minyak wangi ni, lelaki dan perempuan. Perempuan ni tak pakai minyak wangi pun daya penarik dia dah ada. Orang akan tengok pada muka dia, orang akan tengok pada penampilan dia. Tapi lelaki ni orang tak tengok pada penampilan dia. So bila nak ada lelaki ni nak orang seronok duduk dengan dia, maka mulut dia kena bersih. So kalau mulut lelaki tak bersih, handsome macam mana, orang lari daripada lelaki. Badan dia kalau berbau, tak kira lah badan dia sado macam mana pun, tapi kalau badan dia ada bau, orang tak seronok nak duduk dengan dia. Kerana itu Nabi SAW suruh lelaki pakailah minyak wangi banyak-banyak. Tapi perempuan kerana daya penarik dia dah ada, maka dia tak perlu sebenarnya kepada daya penarik ni, melainkan untuk tarik perhatian suami dekat rumah. Suami kadang-kadang balik penat tengok isteri, Allah tak ada semangat nak tengok. Tapi oleh kerana ada daya penarik, isteri pakai cantik-cantik ke, isteri jaga penampilan diri dia, kebersihan diri dia, maka suami tertarik untuk bersama dengan isteri. Sebab tu kita kata kalau nak bermakeup, melampau-lampau dalam bermakeup, maka buatlah untuk suami, jangan buat untuk orang lain. Okey, baik, itu nama surah Al-Buruj. Lalu kita sambung. Semalam kita dah sampai pada ayat yang ke-9. Kita dah sampai pada ayat yang ke-9, di mana kita berakhir semalam dengan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ni secara kesimpulan dia adalah cerita tentang manusia-manusia yang cuba untuk menghalang daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala tersebar. Dan orang bila nak halang agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Subhanahu Wa Taala daripada tersebar ni, dia ada macam-macam cara. Ada yang pakai cara halus, ada yang macam kita cerita bagaimana orang pada masa kita cerita surah Al-Kafirun hari tu kan, macam mana orang Arab datang jumpa Nabi SAW, offer pada Nabi, wahai Rasulullah, kalau kamu nak harta, kami jadikan kamu orang yang paling kaya sekali dekat Mekah. Kalau kamu nak kahwin, kahwinlah dengan siapa-siapa saja, kami akan benarkan, tak ada masalah, tak payah bayar mahar pun tak apa. Carilah siapa-siapa yang kamu nak kahwin, boleh kahwin. So itu cara halus yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk halang daripada Nabi SAW sebarkan Islam. Bahkan ada di kalangan mereka yang pergi gunakan Abu Talib, jumpa Abu Talib, bagi tahu pada Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, wahai Abu Talib, nasihatkanlah pada anak saudara kamu ni agar berhenti daripada berdakwah. So bila ahli keluarga yang kita hormati datang pada kita bagi tahu suruh stop, dia kadang-kadang dia terasa sikit dalam hati kita. Kan? Itu cara halus. Walau bagaimanapun, kebanyakan cara yang digunakan oleh orang-orang yang tak suka pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bagi mereka yang ada kuasa, maka mereka akan tunjukkan kekuasaan mereka dengan memaksa kita. Sama ada memaksa kita untuk tidak masuk dalam Islam, ataupun dia tengok orang ni dah ramai sangat masuk Islam, maka dia akan paksa kita untuk keluar. Dan ini kisah yang banyak berlaku pada orang kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada orang Islam yang ada dekat Makkah Al-Mukarramah, yang mana orang Islam ni dipaksa, bahkan sampai tahap diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk agar mereka tak masuk Islam, ataupun yang dah masuk Islam keluar balik daripada Islam. Macam contoh seksaan yang berlaku kepada Sumayyah, kepada keluarga Ali Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, kata Nabi SAW. Nabi suruh Ali Yasir, bersabarlah kamu kerana tempat kamu nanti adalah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yasir kena salib, isteri dia Sumayyah kena sula,
Dan anak dia Ammar bin Yasir, kerana dahsyat sangat benda yang dia lihat depan mata dia, maka dia nataqa bi kalimatil kufr. Dia Ammar bin Yasir mengaku bahawa dia keluar daripada agama Nabi SAW. Tapi dalam hati dia ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada Ammar bin Yasir ni ayat man kafara billahi min ba'di imanih dekat surah An-Nahl. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Lalu Allah Ta'ala kata, siapa yang nataqa bil kufur, siapa yang bercakap dengan kalimah kufur, aku keluar daripada Islam, dengan ayat yang seumpama dengan itu, maka dia telah kufur. Melainkan orang yang dipaksa, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hati dia penuh dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ammar bin Yasir adalah antara sahabat Nabi yang dahsyat sangat. Ayah dia kena salib sampai mati, mak dia kena sula sampai mati. Lalu bagi seorang anak, bila dia tengok keadaan macam tu, apa pilihan yang dia ada? Dia dipaksa untuk keluar daripada agama dia, lalu dia mengatakan dengan kalimah yang kalau kita kata ia adalah kalimah kufur. Okey. Dalam cerita ni juga kita ada satu hukum yang kita bina, di mana ada orang-orang yang melafazkan kalimah kufur tapi kita tak boleh hukum dia kufur lagi. Sebab apa? Kemungkinan dia tak tahu bahawa itu adalah lafaz kufur. Lalu kalau kita dengar ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang kita nampak kalimah kufur, apa seperti ada yang berlaku dekat Malaysia ni, dengan menyebutkan benda-benda yang ada intiqas kepada Nabi SAW. Ada orang yang pernah mengatakan Nabi memungkiri janji. Itu perkataan-perkataan yang ada intiqas kepada Nabi SAW. So kalau kita menyebutkan perkara yang ada intiqas pada Nabi, ia adalah kekufuran. Okey, lalu tapi sebelum kita hukum orang yang melafazkan tu dengan kufur, kita kena pastikan dulu bahawa dia tahu bahawa dia mengungkapkan benda tu dalam keadaan sedar, dan kemudian dia tahu bahawa lafaz tu adalah lafaz kufur, barulah kita boleh hukum dia dengan kufur. Wa illa ada orang yang melafazkan lafaz kufur tetapi dalam hati dia sebenarnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada orang-orang Mekah, sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi SAW semasa di Mekah, kamu ni bukan golongan pertama yang kena macam ni. Sebelum kamu dah ada orang yang diseksa supaya dia keluar daripada agama dia. Lalu Allah Ta'ala bawa satu cerita Ashabul Ukhdud, bagaimana seorang rahib dan seorang pemuda. Rahib dan pemuda ni betul-betul berpegang pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan mereka sanggup mati untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut kalau kena paksa dan mereka ucapkan perkataan kufur, Allah Ta'ala tak hukum mereka. Allah Ta'ala tak kira mereka sebagai orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Tetapi mereka memilih untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. So nak bagi tahu pada orang yang beriman, benda yang kamu rasa dekat Mekah Al-Mukarramah ni, benda ni dah ada pada kaum sebelum kamu. Bahkan Allah Taala kata, tengok apa benda siksaan yang mereka dapat. Rahib ni diletakkan minsyar di atas kepala dia, lalu dibelah badan dia dua. Kita kalau kena wa'liyazubillah lah, kalau kena pancung tu mudah, kalau kena tembak pun mati mudah. Tapi kalau bayangkan orang yang kena minsyar, kena gergaji daripada atas kepala dia sampai bawah, terbelah dua badan dia. Bayangkan siksaan yang dihadapi oleh orang ni. Bayangkan pemuda Ashabul Ukhdud ni kan cerita seorang pemuda. Bayangkan bagaimana siksaan yang dia dapat. Diangkat dan sampai ke atas bukit dan dicampak daripada atas bukit, dibawa ke tengah laut dan kemudian ditenggelamkan, dilemaskan dalam laut. Lalu sehinggalah pemuda ni kata, kalau nak bunuh aku boleh, tapi kumpulkan rakyat semua dan ambil saham, ambil anak panah, tembak pada aku. Tapi syarat dia, kamu kena sebut Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, iaitu Tuhan budak ini. Lalu ramailah rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu raja yang dalam Ashabul Ukhdud nak paksa rakyat dia keluar balik daripada Islam. Apa dia buat? Dia gali satu ukhdud, satu parit yang besar, satu lubang yang besar. Lalu dinyalakan api dalam lubang ni. Lalu dia paksa, siapa yang tak nak mengaku aku Tuhan, masuk dalam ni. Maka seorang-seorang masuk. Dan pada akhir cerita dalam Sahih Muslim, hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sampailah seorang ibu yang bawa anak dia, dan ibu ni teragak-agak untuk masuk.
Lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bayi dia pun berkata-kata, jangan takut wahai ibu. Maka ibu dia pun masuk sekali dalam tu. Tengok siksaan yang mereka terpaksa hadapi, tapi mereka sanggup berdepan dengan siksaan ini. Kerana apa? Kerana nak mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya dengar dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hanya dengan perkataan itu sahaja, tak ada solat, tak ada ibadah, tak ada apa. Dan mereka ni bukanlah orang yang duduk lama 10 tahun, 20 tahun dengan agama Allah Ta'ala. Sekejap je. Tapi kalau betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan nampak dia punya kesan dalam kehidupan dia. Mereka sanggup untuk mati demi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bagaimana mungkin orang-orang kufur, orang-orang yang ada kuasa ni, dan mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka buat sedemikian pada orang beriman. Sedangkan orang beriman tak pernah menyakiti mereka. Tak ada orang beriman yang keluar pergi angkat pedang kata aku jatuhkan kerajaan yang ada sekarang. Tak ada. Tak ada orang yang beriman yang datang pergi jumpa dengan apa kata kita duduk dekat Malaysia ni, lalu kita tak suka pada pemimpin negara, pergi depan-depan ataupun pergi dekat tempat-tempat yang boleh dibaca oleh pemimpin negara, lalu kita kutuk maki caci dia. Tak ada. Kalau ada orang yang kutuk caci maki, kita minta stop lah, sebab itu bukan tanda orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Kita marah kat dia, tapi kita caci itu benda yang Allah Ta'ala tak suka. Kita tak boleh ingkar kemungkaran dengan kemungkaran juga. So orang yang beriman, apa yang orang beriman ni, kalau katalah kita pergi kat negara kufur sekalipun, apa yang orang Islam buat pada orang kafir? Kecuali tohmahan-tohmahan yang ada yang membenarkan mereka untuk ambil tindakan pada Islam. Kalau nak ambil tindakan pada orang Islam dah berapa lama duduk dekat negara orang kafir, tak pernah ada masalah. Tiba-tiba baru-baru ni je keluar nama Islam adalah teroris. Dan ajaibnya, apabila datang COVID-19 ni, teroris pun hilang, tak ke mana pergi. Teroris pun ikut musim juga. So itu ajaibnya benda yang berlaku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sambung, bila mana Allah Taala dah cerita tentang Ashabul Ukhdud, dengan tujuannya adalah untuk sedapkan hati orang yang beriman, untuk tenangkan hati orang yang beriman, agar mereka tahu benda yang Allah Ta'ala bagi pada mereka ni adalah bentuk ujian. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 10. Kita baca dulu ayat nombor 10 sampai habis surah, insya-Allah kita baca. Hari ini kita cuba habiskan surah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Okey, qalqalah kita nak sebut qalqalah, bila kita nak baca qalqalah, maka dia sentiasa ke arah baris atas, ke arah baris fathah. Tapi kita tak sebutlah baris fathah. Maksudnya kalau kita nak qalqalah tu, dia walahum adzabul hariq. Dia seolah-olah nak sebut qa, tapi kita tak sebut qa, kita hanya lantunkan dia. Okey. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Okey, ta adalah qalqalah yang paling kuat
Kerana ta ada qalqalah dan ta adalah huruf isti'la dan ta adalah huruf itbaq, paling tinggi. Okey. Dalam tingkatan huruf tebal maka ta paling tinggi, maka dalam qalqalah dia lantunan yang paling kuat. Okey. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Okey. Dha lidah keluar sikit daripada gigi. Mahfuz. Okey, kita tak nak apa, walaupun bunyi dia mahfuz, boleh dengar, orang tahu bunyi oh ni za. Tapi sebaik-baiknya kita bagi sebutan dengan tepat macam sebutan orang Arab. Mahfuz. Okey, dha kita keluarkan sikit lidah kita. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, setelah Allah Taala cerita tentang ashabul ukhdud, Allah Taala kata innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sesuatu yang nama dia fitnah. Lalu Allah Taala kata benda yang jadi pada ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ni al-ukhdud tu apa? Ashabul ukhdud ni orang jahat. Maksudnya raja dan pengikut-pengikut dia adalah ashabul ukhdud. Dan yang jadi mangsanya pada waktu itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata, benda apa sebenarnya yang jadi kepada orang yang beriman dengan ashabul ukhdud ni? Lalu Allah Taala kata, itu adalah fitnah. Okey. Apa dia fitnah? So kita pun cari, kalau kita nak ikut fitnah dalam makna bahasa Melayu, maka kita pun cari dalam kisah ashabul ukhdud ni. Apa benda fitnah yang ada kat dalam ni? Siapa yang tuduh siapa dalam cerita ni? So kita nak bagi tahu, apabila datang perkataan fitnah di dalam Al-Quran Karim, ia bukanlah membawa maksud fitnah iaitu tuduh orang tanpa bukti. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Walaupun perkataan sama tapi makna yang berbeza. So ini kaedah, ingat sebab saat ini kita akan lalu ada satu ayat yang mana kita akan lalu ada nama yang sama tapi hakikat berbeza. Okey, fitnah dalam bahasa Melayu fitnah, dalam bahasa Arab fitnah, tapi makna yang berbeza. Hakikat yang berbeza. Okey. Fitnah dalam bahasa Melayu tuduhan tanpa bukti, tapi fitnah dalam bahasa Arab membawa maksud ibtila, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Fitnah, sebelum kita cerita, fitnah ni adalah benda yang berbahaya bagi manusia. Sebab apa? Fitnah ni dia akan makan yahliquddin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian ni dia akan makan agama kita. Maksudnya orang yang lulus dalam ujian ni, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman, teruji keimanan daripada Allah Ta'ala. Tapi orang yang gagal dalam fitnah, dalam ujian ni, maka kegagalan dia adalah kerana agama dia, ketidaksempurnaan agama dia, ataupun dia tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki dan seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, lalu pertama sekali, fitnah ni walaupun dia bahaya kepada manusia, kerana fitnah ni menyebabkan manusia dia kalau dia tak rujuk pada Nabi SAW, tak rujuk pada Al-Quran, maka dia berada dalam persimpangan antara benar dan tak benar. So kita takut bahawa dia pergi ke arah yang tak benar. Okay? Dia fitnah ni menyebabkan manusia tidak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Okay? Kalau kita tengok sekeliling kita pun, kita tak tahu mana betul, mana salah. Tengok je lah dalam apa, saya ambil contoh benda paling dahsyat sekali kan. Kita nak pilih pemimpin kita. Kan berapa banyak perbincangan orang bincang sebelum pilihan raya. Nak pilih pemimpin macam mana, cara dia betul tak, cara macam ni tak betul macam ni. So benda yang kita pun apa benda yang macam mana nak pilih pemimpin ni. So ini adalah antara bentuk fitnah, di mana antara bentuk fitnah menyebabkan kita tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul, mana satu kita, pilihan apa yang kita patut buat. Okay? So itu fitnah. So fitnah, Allah Subhanahu Wa Taala yang datangkan fitnah kepada kita. Yang ni kita perlu tahu. Walaupun fitnah tu berbahaya untuk diri kita, kalau kita tak ada ilmu, kalau kita tak rujuk pada Al-Quran, tak rujuk pada Nabi SAW, tapi fitnah ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut ketika mana Allah Taala cerita pasal peristiwa Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa AS ketika mana dia Nabi baginda masih kecil, Allah Subhanahu Wa Taala sebut iltamshi ukhtuka fataqulu hal adulluka ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Tengok ayat.
wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi Musa bahawa antara ujian yang Allah Taala bagi kepada Nabi Musa alaihi salam adalah apabila Nabi Musa dengan secara tak sengaja terbunuh orang. So kita tak ada orang dia bila dah bunuh orang, Allah Taala nak tengok apa yang kamu buat lepas kamu bunuh orang. Lepas kamu bunuh orang, apa yang kamu buat? So ada orang bila dia dah pertama sekali dia dah bunuh orang, dia rasa tak ada masalah rupanya nak bunuh orang. Dia pun bunuh lagi dan bunuh lagi. Terus tambah dosa dia. Ada orang yang bunuh orang, lalu dia sembunyikan maksiat dia, lalu bila orang tanya dia bohong, dia tipu, dia melakukan dosa lain untuk tutup dia punya maksiat dia, dosa yang dia lakukan. Ada orang bila dia dah bunuh orang, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala nak yang ketiga ni lah. Bila kamu buat salah, bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Itu fitnah yang Allah Ta'ala bagi, ujian yang Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala bagi ujian pada kamu, Allah nak tengok apa yang kamu buat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar Nabi Adam, bila buat benda yang Allah Ta'ala larang, dia ikut syaitan dan dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah Ta'ala kata Allah maafkan, tapi dengan syarat minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala nak yang tu. So begitu juga ada fitnah-fitnah lain yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada manusia. Dan fitnah ni dia bukan hanya datang kepada orang-orang yang tak beriman pada Allah Taala aja. Dia datang Allah Taala bagi kepada Nabi Musa, sebab ada orang ingat dia dah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bila kita dah beriman buat apa lagi Allah Taala nak uji? Sebab Allah Taala nak uji untuk bagi kita jadi beriman. Tapi ada yang orang beriman tapi tak sempurna iman dia. Lalu Allah Ta'ala nak bagi iman kita, iman yang solid, yang safi, yang bersih, suci, iman yang sebenar-benarnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bawa datang fitnah. Dan fitnah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. So Allah Ta'ala bagi tahu, dan fitnah ni dia bukan hanya datang kepada orang-orang yang zalim sahaja, orang-orang yang kufur sahaja. Dia datang kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam akhir surah Taha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Okay, Allah linaftinahum fih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lepas tu. Allah Ta'ala jadikan ada banyak bentuk ujian kepada manusia, ibtila kepada manusia. Ada bentuk ibtila. Kalau kita tanya apa ujian Allah Ta'ala bagi pada manusia, maka majoriti manusia akan jawab kefakiran, penyakit, kesusahan hidup, musibah, mudarat. Kebanyakan orang akan bagi tahu inilah ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fitnah Allah Ta'ala bagi bukan hanya pada benda-benda yang kita nampak buruk, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bagi pada benda-benda baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala kata kami uji kamu dengan syar, ya, benda buruk tu ibtila untuk kita, tapi pada masa yang sama wal khair, benda baik juga adalah ujian untuk kita. Sebab tu kita baca tadi ayat dalam surah Taha, hujung surah Taha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Allah Ta'ala kata ada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi dia ada pasangan yang baik. Zahratal hayatid dunya, zahrah ni bunga, cantik kehidupan dia, jadi selesa, tenang, dapat pasangan hidup yang baik. Tapi Allah Ta'ala kata linaftinahum fi, dan kamu jangan rasa benda tu nikmat, ya, nikmat daripada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang nikmat ni dia datang sebagai ujian kepada manusia. Ya, ujian kepada manusia. Linaftinahum fi. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah Ta'ala kata kamu ada anak, kamu ada isteri, kamu ada keluarga, tapi kamu kena hati-hati. Kadang-kadang benda yang kamu rasa itu nikmat kepada kamu, dia adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan tujuan Allah Ta'ala bagi ujian ni tak lain dan tak bukan adalah untuk kita, Allah Ta'ala tengok sejauh mana kamu dengan agama Allah Ta'ala. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fih. Allah Ta'ala kata wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqamah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi ma'an ghadaqa. Ghadaqa ni maksudnya banyak.
Allah Ta'ala bagi air. Air ni adalah satu bentuk nikmat Allah Ta'ala bagi. Allah akan bagi air yang mencurah-curah. Allah Ta'ala akan bagi nikmat yang bagaikan air yang mencurah-curah kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala bagi, walaupun mereka ni dah istiqamah duduk dalam agama Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala kata linaftinahum fih. Allah Ta'ala bagi nikmat yang banyak ni jadi ujian juga untuk mereka. Sebab apa? Sebab ada orang yang asal dia istiqamah, tapi bila dia dapat nikmat, dia duduk dalam dunia, Allah Ta'ala limpahkan dia dengan kekayaan, lalu dia hilang istiqamah dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala nak kita kekal dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan fitnah kepada kita. Dan fitnah ni ada yang datang dengan tentera-tentera Allah Ta'ala, angin, air, keadaan suasana. Kadang benda panas pun jadi fitnah pada kita. Kita duk kritik, apalah panas sangat. Sedangkan Nabi kata la tasubbud dahr, jangan kamu kutuk hari, kerana fa innallaha huwad dahr, kerana Allah Taala yang menciptakan hari tersebut. Okey. So ada orang yang dia terpedaya dengan keadaan sekeliling dia, lalu dia lupa bagaimana agama dia ajar kepada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut sebab datangnya fitnah ni kemungkinan daripada tentera-tentera Allah Taala yang kita tak ada kawalan terhadap dia. Dan kadang-kadang benda tu datang daripada manusia juga yang sama macam kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami jadikan manusia ni antara satu sama lain sebagai ujian kepada mereka. Ada orang yang baik, ada orang yang tak baik, ada orang yang sayang kita, ada orang yang benci pada kita. Kita pun pelik, kenapa sampai macam tu? Kita dah cuba dah nak bagi akhlak yang baik, kita nak cuba ungkapkan perkataan yang baik. Bila sebut perkataan yang baik ni, kita nak cuba tekankan sebab dia ada satu kes kan. Kes disebabkan oleh kata-kata manusia, maka berlakulah aktiviti boikot, memboikot, benci, membenci antara satu sama lain. So kita kata sebenarnya kalau ada kata-kata yang keluar daripada orang yang kita nak pada zahir dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu, tengoklah nama dia kalau Muhammad ke Ahmad ke, nama dia Mustafa ke, nama dia apa, kalau ada kalam yang keluar daripada mulut dia, dan kalam ni ada ihtimal, ada kemungkinan untuk jadi kalam yang baik, untuk jadi kalam yang tak baik, maka latihlah diri kita, latih diri kita supaya kita hanya cuba pandang pada sisi yang baik, buang sisi yang buruk ni. Sebab kalau kita tengok sisi yang buruk ni, kita akan ada kebencian pada dia, kita akan ada hasad, dengki pada dia. So kita tak nak benda tu ada di antara sesama Muslim. Lalu bila kita tengok dia bila berucap ke, ni sekarang orang berucap salah sikit je pun bagi terus. Dah tak tengok dah ciri cabang yang baik ke apa ke, salah sikit je bagi. Orang salah sikit ataupun ada makna lain yang tersirat di balik Twitter dia, cicipan Twitter dia, ada benda-benda yang tersirat di sebalik dia punya post Instagram atau Facebook dia, tapi kita tak berusaha untuk pandang dari sisi positif, kita duk pandang dari sisi negatif. Ini satu bentuk fitnah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, fitnah akal kita dan fitnah emosi kita. Kadang-kadang kita rasa emosi kita hebat, kita rasa akal kita hebat, lalu kita lupa apa yang agama ajar pada kita. Kita terlalu bergantung pada emosi kita, terlalu bergantung pada akal kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita, benda-benda yang Allah Taala jadikan kat dunia ni, dia adalah fitnah untuk kamu, ujian bagi kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu cerita dalam Ashabul Ukhdud ni, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala kata ada orang-orang yang seperti dalam Ashabul Ukhdud, yang ada kuasa, yang ada harta kekayaan, yang ada kedudukan dan pengaruh, maka mereka ni akan menjadi sebab kepada tergugatnya agama seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So untuk kita ni ada cerita dia, tapi Allah Ta'ala nak cerita tentang mereka ni. Siapa di kalangan manusia yang cuba untuk keluarkan seseorang daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka inilah yang Allah Ta'ala maksudkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Siapa yang orang nak buat baik, orang yang kita tengok orang yang nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kenal dia sebagai mak rempit, sebagai black metalist, sebagai kita kenal dia dengan sifat yang buruk, tapi bila dia nak bertaubat pada Allah Ta'ala, kita duk peli dia,
Apalah sekarang baru nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tak ingat kubur, dulu dah tua baru nak insaf. So ayat-ayat macam ni, ayat-ayat yang tidak membantu kepada orang nak bertaubat pada Allah Taala. Lalu Allah Taala kata, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang cuba untuk bagi fitnah supaya orang Islam yang beriman pada Allah Taala makin jauh daripada agama Allah Taala, maka Allah Taala kata, jika mereka tidak bertaubat, summalam yatubu falahum adzabu jahannam, maka Allah Taala bagi siksaan terus pada mereka. Maksudnya kita menghalang orang daripada beriman pada Allah Taala, kita menghalang orang daripada meningkatkan keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah dosa besar di sisi Allah Taala. Sebab dosa besar ini adalah kesalahan yang Allah sertakan dengan sama ada dengan iqab, dengan hukuman, ataupun dengan laknah, ataupun dengan laknat, ataupun dengan kemurkaan Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala sebut dekat sini, Allah Ta'ala sertakan dengan azab. Siapa yang halang orang daripada beriman, halang orang daripada meningkatkan keimanan dia, maka Allah Ta'ala kata, falahum azabu jahannam. Allah Ta'ala bagi azab jahannam kepada mereka. Itu adalah dosa besar. Okey. Walau bagaimanapun, walahum azabul hariq. Okey. Dan bagi mereka azabul hariq. Kenapa Allah Ta'ala bawa datang azabul hariq? Bukankah cukup sebut azabul jahannam? Sebab siapa yang buat kesalahan dosa besar ni, Allah Ta'ala bagi api neraka cukup. Tapi kenapa Allah nak tambah walahum azabul hariq? Sebab tengok ini keistimewaan dia. Allah Ta'ala sedang cerita tentang Ashabul Ukhdud. Dan Ashabul Ukhdud, penghujung dia adalah mereka gali satu parit yang besar dan nyalakan api dalam tu. Lalu orang beriman semua dihumbankan dalam api yang membakar mereka. Harik adalah api yang membakar. Okay? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa kesalahan yang kamu lakukan, hukuman dia adalah setimpal dengan kesalahan yang kamu buat. Kamu bakar orang, Allah Taala bakar kamu dengan azabul hariq. Okay? Maksudnya, sebab orang yang larang ataupun halang orang lain daripada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia peringkat darjat. Ada orang yang memang tak bagi langsung kita beriman pada Allah Ta'ala. Nak mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Ada orang dia benarkan kita mengucap tapi tak boleh solat. No. Ada orang yang benarkan kita solat tapi no, tak boleh buat haji. Ada orang yang dilarang kita kata nak solat, nak haji apa semua tapi tak boleh tutup aurat. So tahap orang yang menghalang kita daripada mentaati Allah Ta'ala tu berbeza-beza. Dan hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berbeza, bersesuaian dengan kesalahan yang orang buat. Okay, sebab tu Allah Ta'ala, lepas Allah Ta'ala bawa datang tentang azabul jahannam, Allah Ta'ala kata walahum azabul hariq, iaitu azab yang according to dia punya dosa. Okay, yang sesuai dengan dosa dia. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata thumma lam yatubu, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan taubat ni dia mesti mengandungi 3 syarat. Pendek dia al-iqla', an-nadam dengan al-azm. Al-iqla', an-nadam dengan al-azm. Apa dia al-iqla'? Al-iqla' maksud dia tinggalkan terus perbuatan dia. Maksudnya dia yang orang kenal dia menghalang orang lain daripada menutup aurat, maka dia tinggalkan. Dia terus tak perintahkan orang lain untuk tidak menutup aurat. Kalau dulu dia adalah seorang bos yang halang daripada pekerja dia daripada solat berjemaah, lalu dia dah tak buat dah benda tu. Itu iqla', dia tinggalkan perbuatan dia. Dan kemudian ni syarat taubat dia mesti ada an-nadam, mesti ada penyesalan. Mesti ada penyesalan. So bila dia dia tahu dah bahawa dulunya dia buat kesalahan menghalang orang lain daripada menutup aurat. Dia buat kesalahan dengan menghalang orang lain daripada solat, contohnya tak pergi solat Jumaat contohnya. Lalu dia tahu itu dosa besar dan dia sangat menyesal pada Allah Subhanahu Wa Taala. So taubat mesti ada penyesalan. Dan yang ketiga dia al-azam, keazaman. Keazaman untuk apa? Keazaman untuk tak nak buat dah benda tu. Okay. Kalau tak ada yang tiga-tiga, dia mesti tiga-tiga, bukan salah satu daripada 3. Dia mesti ada tiga-tiga ni, barulah ia menjadi taubat yang sebenar-benar taubat pada Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang bertaubat, dia tinggalkan benda tu. Ada orang yang bertaubat up sikit, dia tinggalkan benda tu dan dia menyesal. Tapi ada orang yang bertaubat dan menyesal, dia tinggalkan benda tu, dia menyesal, tapi dalam masa yang sama, kalaulah aku dapat buat balik, dia keazaman tu tak ada, maka taubat dia tu tidak menjadi taubat yang sebenar-benar taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penerimaan taubat, maka kita serah pada Allah Taala. Benda tu di luar kuasa kita.
Tapi kita kata taubat dia tidak sempurna kerana tidak cukup rukun-rukun taubat. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang buat dosa besar, maka dia dapat azab. Walau bagaimanapun, apabila dia bertaubat, maka Allah Taala bebaskan dia daripada azab. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, adapun innal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang yang benar-benar beriman wa amilus solihat dan beramal soleh. Okey. Apa amal soleh yang Allah Taala maksudkan dekat sini? Amal soleh yang Allah Taala maksudkan dekat sini adalah apabila kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala sedang cerita tentang kita sedang dalam ma'radidz zikri anil fitan. Kita tengah bercerita tentang fitnah yang berlaku pada manusia. Lalu bagaimana iman dan amal soleh tu boleh membantu kita dalam menghadapi fitnah? Apabila fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ada masalah dalam nak memahami situasi, dalam menguruskan kehidupan kamu, kamu berbelah bagi. Bukan hanya sesama manusia je, dalam jiwa kamu pun berbelah bagi, tak tahu tanazuk, berlaku tanazuk dalam jiwa kita, mana satu betul, mana satu salah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa Al-Quran ajar pada kita, tengok apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Maka itulah amal soleh yang Allah Taala maksudkan dekat ayat ni. So siapa yang kita berhadapan dalam medan fitnah sekarang ni, dari segi ilmunya kita tak tahu mazhab mana yang benar. Semua banyak sangat mazhab yang intisab kepada Islam. Semua mazhab kata akulah Muslim yang sebenar. Ini jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kami ni Islam yang wasatiyah. Kami Islam yang progresif. Kami semua nak nisbah pada Islam. Lalu kita nak tahu siapa benar-benar bawa Islam. So kita kembali semula kepada Al-Quran. Tengok apa Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada kita. Apa Islam yang dipandu oleh Nabi SAW. Lalu bagi orang yang beriman dan beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Allah Taala kata bagi mereka adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mengalir di bawah dia sungai-sungai. Okey. Dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang sebenar kata Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, inna batasha rabbika lasyadid. Batasha maksud dia genggam. Al-mask biquwah. Kita genggam dengan kuat. Batasha. Okey. Nabi SAW sebut wal yad zinaha al-batash. Nabi SAW bagi tahu tangan ni dia berzina apabila dia menggenggam. Fahamlah maksud dia macam mana zina dalam bentuk menggenggam. So kenapa batsh? Batsh ni bila kita nak guna, orang Arab bila dia gunakan al-batsh, maksud dia adalah nak menunjukkan al-qahr. Kita sedang menekan seseorang, kita sedang menunjukkan kehebatan kita, keperkasaan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Itu adalah al-batsh. Sebab apa? Sebab orang bila nak tunjukkan al-batsh, nak tunjukkan dia punya kehebatan dia, maka dia akan pergi dekat orang, cengkam macam ini. So ini al-batsh, dia genggam dengan kuat. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, inna batasha rabbika lasyadid. Sesungguhnya kalau kita ambil makna literal, batsh, genggaman Allah Subhanahu Wa Taala adalah genggaman yang sangat hebat. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Taala sedang cerita tentang ni, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang yang menghalang orang lain daripada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata, ingat batsh, keperkasaan Allah Taala. Allah Taala bila nak bagi qahar dia kepada kamu, nak tunjukkan kehebatan dia pada kamu dengan siksaan kamu, dengan menyiksa kamu, la syadid, siksaan Allah Taala siksaan yang hebat. So Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan batsh, dan perkataan batsh dalam bahasa Arab kita sebut tadi genggaman. So ada bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala batasha, Allah Taala menggenggam, maka ada sebahagian orang ada sebahagian orang dia kata, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh genggam, sebab genggam ni adalah perbuatan manusia. Genggam adalah perbuatan manusia. Okay. Pertama sekali, apabila kita berhadapan dengan perkataan dalam bahasa Arab, perkataan dalam bahasa Arab,
kita nak memahami perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab ni, pertamanya kita kena tengok makna asal dia. Okey, terutama sekali dalam Al-Quran. Okey, Arab ni dia ada perkataan, mana-mana bahasa pun bila keluar satu perkataan, dia akan ada makna asal dan dia akan ada makna serpihan, pecahan-pecahan. Okey, so apabila kita pergi kat mana-mana bahasa, kita kena tengok apa makna asal perkataan tersebut. Okey, batasha asal dia adalah genggam, pegang. Itu batsh. Sebab bila orang Arab sebut batasha, maksudnya genggam. So bila kita pergi pada bahasa Arab, terutama sekali dalam Al-Quran. Kenapa kita kata terutama dalam Al-Quran? Kerana dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Allah Ta'ala datangkan dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. Bahasa Arab yang jelas dan nyata. Maksudnya bahasa Arab yang jelas dan nyata. Kata burqal, maksud dia orange. Orang kata ain, mata. So, ain. Mata. Apa? Mata. Orang banyak tidak menafikan asal perkataan ain. Okey, mana bahasa utama sekali dalam mana bahasa mana asal melihat. Okey, tadi tapi batas ni maksud dia kita nak tunjuk tentang maka bahasa makna Al-Quran so boleh nak pakai. Okey, makna keperkasaan ni boleh tak kita pakai? Okey, bila kita nak guna makna dalam Al-Quran ni, kita cerita dalam Al-Quran, dalam bahasa tak apa, dia luas. Tapi dalam Al-Quran, bila mana kita nak guna satu perkataan yang mana perkataan ni luar daripada makna asal dia, maka kita kena tengok adakah perkataan makna itu digunakan pada zaman Nabi SAW. Kalau makna tu digunakan pada zaman Nabi SAW, maka kita terima makna tu. Allahu Akbar. Okey, macam mana buat? Jadi putus-putus. Boleh dengar? Boleh. Alah, sayang sebab ni benda penting. Okey dah, okey. Okey. So dalam bahasa Arab, kita tengok tadi asal kita pergi khusus kepada Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Karim, bila kita nak faham bahasa Al-Quran, maka perkataan yang Allah Ta'ala guna, kita kena faham dengan makna asal perkataan tersebut. Tapi kita boleh berpindah kepada makna yang bukan asal apabila makna tersebut digunakan pada zaman Nabi SAW. So orang Arab pada zaman Nabi, dia faham makna perkataan tu, maka bila dia faham dengan makna perkataan tu, maka kita boleh pakai. Tapi kalau orang Arab pada zaman Nabi SAW, dia tak faham dengan perkataan tu, maka kita tak boleh pakai. Benda ni penting. Sebab apa? Sebab bila kita nak cerita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, antaranya batsnya inna batsya Allah Ta'ala. Dan ada yang Allah Ta'ala kata dia tangan Allah Ta'ala di atas dan ada di kalangan kita mengatakan bahawa dia tangan pada Allah Ta'ala sebab dia adalah anggota kepada manusia. Pertama sekali kita bila kita pergi kita kena pergi dan dengan bahasa Arabi dengan bahasa jelas. Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala. Jangan kalau tak ada nanti Allah Ta'ala. So kita tak boleh sangat Ta'ala. Cuma kita Allah kita iman dengan betul. Tapi tangan Allah Ta'ala kita tahu. Kita bagi tapi umpaan kalau kita tak bagi tahu Allah ada tangan
maja'an. Okey, amaruha kejap. Allah. Ke mana nak buat? Jadi benda penting ni, sayang betul kalau terlepas. Dia dah okey balik ke? Bagi tahu kalau dah okey balik. Ayo. Putus-putus. Ya salam. Sayangnya. Allahu Akbar. Macam mana kita nak buat? Boleh kita doa pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bagi line yang cantik. Maja'an tu apa? Okey. Kita sambil stop pun tak tahu. Kita lah sambung yang betul. Allah Al-Quran contoh pada perkataan yadullahi fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala. Lalu kita beriman Allah Ta'ala ada tangan. Dan pada masa yang sama, orang Arab pada zaman Nabi SAW, mereka faham yad dengan makna quwwah. Dengan makna quwwah. Yad ni datang dengan makna quwwah. Sabar ya, kita cuba cabut, mungkin ada gangguan sikit. Kita bawa jalan-jalan. Okay. Boleh, dekat sini boleh. Okay, dia punya sumber dekat itu. Okay, sekarang dah okay. Okay, baik. Kita sambung sikit. Okay, kita sambung. Minta maaf, gaya santai sikit. Nak clear. Okay. So, pada sallallahu alaihi wasallam saya makna dengan orang pada zaman Nabi memahami kekuatan Allah Ta'ala mengatasi kekuatan mereka. Boleh pakai. Okey, walau bagaimanapun apabila perkataan tu tidak difahami dan tidak digunakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh. Contoh dia bersemayam di atas tahta. So orang faham. Okay. Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Cara macam-macam kita tak tahu. Terus Allah Ta'ala. Lalu ada sebahagian daripada orang kata istawa dari itu bukan maksud sebab istawa ala tapi ada orang yang kata bahawa istawa dekat situ dengan makna istaula, menguasai. Allah Ta'ala menguasai arasy. So kita kata boleh tak kita ambil makna istawa, makna di istaula. So kita kata kita tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab makna istaula tu jadi selepas zaman Nabi SAW. Selepas zaman tu, mana boleh kita pakai benda yang difahami pada zaman selepas zaman Nabi SAW. Dan kita kata orang Arab zaman Nabi dia faham macam tu.